Okey, dah mula sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton FB Live pada pagi ini. Terlebih dulu saya wakil dari pihak Seksyen Pembangunan Bakat Bahagian Semua Manusia Jabatan Pendaftar UTM Johor Bahru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook Live UTM TTC bagi menonton siri kuliah penyelidikan siri 5 yang bertajuk Apa Tuntutan Bayaran dalam Penyelidikan. Bagi memulakan sesi ceramah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama dahului dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput penceramah kita iaitu Puan Nur Hidayah binti Abdul Malik dari Pusat Pengurusan Pendidikan UTM Johor Bahru untuk memberikan perkongsian ilmu kepada kita semua. Dengan ini segala hormatnya dipersilakan. Okey, dengar suara saya? Dengar Okey, Puan, dengar. dengar Okey, saya Boleh mulakan teruskan. ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Pengerusi Majlis Cik Hamzah, rakan-rakan penyelidik yang dihormati, rakan-rakan dari UTM semua dan juga kepada rakan-rakan dari universiti awam yang lain jika turut mendengar sesi perkongsian pada pagi ini. Okay, tidak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Hamzah dan pihak UTM Talent Transformation Center kerana sudi menjemput saya dalam sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Okay, saya nak cerita sikit lah. Okay, tajuk saya ialah apa tuntutan bayaran dalam penyelidikan. Okay, kalau ikutkan bayaran penyelidikan ni besar sebenarnya tajuk dia. Memang sangat besar. So kalau kita nak cover semua dalam 1 jam pada hari ini memang tak cukup lah. So saya akan ambil yang basic-basic knowledge, kita akan refresh balik lah apa yang saya tahu, apa yang rakan-rakan pendidik tahu mengenai bayar pendidikan ni lah. Kira macam hari ni, perkongsian hari ni saya memang tak akan buat detail. So nanti saya cuma akan sentuh basic-basic. Lepas tu nanti saya cuba terangkanlah bayaran pendidikan ni dalam bahasa yang mudah, senang faham lah. Maksudnya bahasa kawan-kawan ke bahasa pendidik untuk senang faham lah. Bukan bahasa standard kewangan lah. Jadi saya nak share betul-betul ni. So saya harap dapat duduk dengar, enjoy lah video ni. Ini ikutkan kali pertama lah saya buat live dalam Facebook. Dan saya memang tak pernah buat live, jadi saya minta maaf awal-awal jika ada yang tersasul ke. Mohon maaf ya. Okay. So hari ni kita ajarlah cara-cara untuk buat claim. Cara penyidik untuk buat claim. So okay, jom kita start lah. Okay, dalam saya punya slide ni saya akan ceritakan tentang penyediaan, pertama sekali penyediaan dokumen tuntutan. Maksudnya kalau KP tu dah dapat dokumen, apa dia kena buat. Okay, yang kedua kita akan inform lah, saya akan inform sistem apa yang nak diguna pakai lah untuk buat claim ni, sistem apa yang terlibat. Yang ketiga, jenis-jenis tuntutan yang di bawah penyelidikan, iaitu kalau siapa yang pernah buat claim sebelum ni, dia mesti perasan dalam UTM tu ada beberapa e-form orang panggil. Kami kat sini kewangan akan panggil e-form. E-form tu apa? Itulah nanti saya akan terangkan lah e-form tu apa. So yang keempat, kita akan ajar cara penyimpanan dokumen original yang ketua projek dah buat claim tu. Dan selepas buat tu semua, siap-siap kita akan beritahulah penghantaran file online claim tu macam mana. Okay, lepas tu kita akan bincangkan tentang isu-isu bayaran pendidikan. Last sekali saya akan terangkanlah orang-orang yang terlibat dalam unit bayaran kewangan RMC. Yang ketujuh ialah soal jawab. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Okay, slide yang pertama.
Okey, kita masuk kepada penyediaan dokumen tuntutan. Okey, sebelum nak buat claim tu, ketua projek mesti akan ada akan dapat dokumen lah. Dia dah berbelanja semua. Contohlah saya ambil ketua projek tu dia buat pembelian melalui secara invoice lah. Invoice tu maksudnya ketua projek tak keluarkan duit dulu, dia pergi dekat company yang dah berdaftar dengan UTM, dia akan macam order dia akan bagi arahan PO, purchase order, atau kepada syarikat akan bagi quotation, projek setuju quotation harga company tu, dia akan buat invoice tu lah. So jadi ketua projek tak akan keluarkan duit dulu. Jadi bila ketua projek tu dah ada invoice kan, satu invoice tu, ketua projek atau penyidik kena pastikan lah yang invoice dapat tu mesti original, mesti dokumen yang original lah. Maksud original tu kadang-kadang kalau yang memang ada cop company, yang ada cop warna biru tu kadang-kadang ni kan dia hantar melalui email dulu kan. Kalau ikut kan ketua projek kena dapatkan original juga. Kalau nak claim yang pakai yang melalui email dah ada cop berwarna apa semua tak apa. Sebab kita nampak unsur-unsur ori tu tau. Kita nak memastikan dokumen tu original. Supaya tak nak ada double claim ke apa kan. So awal-awal kalau nak claim, lambat dapat invoice yang original. Kalau company send email, dah ada yang unsur berwarna, boleh guna tu dulu. Tapi nak tak nak, nanti kemudian KP wajib juga dapatkan dokumen original. Itu penting. Sebab apa? Sebab nanti akhir sekali akan ceritakan kenapa kena ada dokumen original. Tak boleh pakai email saja. Untuk tempoh yang PKP ni, nak dapat original kan kita faham kan macam susah kan. Sebab PKP macam mana nak berjumpa depan company tu bila kita dah order barang kan. Jadi untuk tempoh PKP kami dah berbincang kita adakan pengecualian. Tapi pengecualian ni khas untuk tempoh PKP dengan PKP di masa itulah. Maksudnya macam tadi saya cakap masa awal claim yang biasa kita kena dapatkan wajib original. Tapi kalau tempoh PKP ni kita bagi pelonggaran syarikat-syarikat ataupun bekas semua boleh bagi melalui email saja. So nanti kalau contoh bila dokumen original tiba-tiba ketua projek tak ada cop yang original pula, tak ada cop nak sign kan. Pun kita bagi juga pakai borang lampai raih ni. Kena maklum dah borang lampai raih ni. Supaya claim tu tak sangkut lah, tak stuck. Jangan cakap RMC tak bagi buat claim. Sebenarnya ada cara. Untuk kalau dokumen tak cukup waktu PKP atau cop tak cukup, kita bagi kelonggaran guna lampai raih. So nanti masa hantar claim tu, sediakan dokumen yang secukupnya. Lepas tu kalau tak ada cop tak apa, sertakan sekali lampai A. Lampai A tu wajib. So nanti bila kita submit claim dekat dalam radis, staff-staff akan tahu, oh dia ni dokumen tak cukup, so dia ada lampai A. So situ lampai A tu dah ada declaration tau. Declaration yang mengatakan lepas habis tempoh PKP, selepas 14 hari, ketua projek kena bagi yang original kepada kami. Okay. So bila dah sediakan dokumen dah cukup tu dah ada. Okay, bila dah ada dokumen, ini saya cerita yang kalau dah ada cop lah. Kalau ketua projek sekarang dah ada cop kan. Kita kena cop tuntutan bayaran besar tu, yang petak tu, pernah nampak tak? Okay. Sekejap lagi saya tunjukkan dengan cop nama jawatan ketua projek. Lepas tu kena sign lah. Sign pun kena original tau ketua projek. Kena sign yang original. Sign yang original, bukan sign digital. Ini waktu tempoh claim yang biasa lah. Bukan sign digital yang pakai cop-cop tu. Itu tak boleh. Atau crop-crop daripada website lain masuk ke dia punya claim tu, itu yang tak boleh. Itu waktu yang claim biasa. Kalau claim yang waktu PKP ni, pakai lampai raih kita benarkan lah. Tapi lepas tu kena ingat, lepas 14 hari je, habis tempoh PKP, yang dah boleh masuk office macam biasa, kena wajib hantar. Okay, tadi dah cop semua kan dokumen.
Okey, perasan tak ada dokumen invoice dia cantik, dia ada warna-warni. Sign dan chop dia ada warna biru, ada unsur warna tau, ada unsur colour. So kita nampak lah bila upload dalam Rajis tu, kita nampak ni original. Tapi macam mana kalau dokumen tu hitam putih? Contoh ketua projek beli receipt dekat DIY ke kan hitam putih kan. Lepas tu receipt dekat Jasco yang printed komputer itu kan hitam putih. Atau company yang sekarang pakai invoice komputer sign generated tu. Itu memang hitam putih. Kalau macam gitu, bila dah bab chop tu, tadi dah ada chop besar yang dokumen semua hitam putih, ketua projek wajib tambahan chop lah kiranya. Tambahkan lagi satu chop. Chop apa? Chop salinan diakui sah. Certified true copy warna merah tu. Chop. Chop dia kena warna merah. Certified true copy kena warna merah untuk kita nampakkan unsur elemen warna tu. Dan menampakkan dokumen original tu, dokumen tu original lah sebab ada unsur warna. So setakat ni boleh faham Sekarang banyak kita beli macam dekat DIY lah, DIY ke apa tu. Saya nampak barang pakai habis, memang banyak pakai DIY nak jimat apa semua. Kan memang dia punya receipt hitam putih, so boleh chop lah CTC tu. So jangan risau lah. Okay, cakap pasal chop tadi, saya pergi ke sini dulu. Okay, ini contoh chop besar yang saya cakap tadi. Dia besar sikit lah. Okay, chop ni dia ketua projek boleh beli sendiri sebenarnya. Boleh beli sendiri dekat kedai buat tempahan. Kadang-kadang dekat fakulti ada memang wajib simpan chop ni. Sebab dia sama macam bayaran mengurus juga, wajib pakai chop ni. Jadi bayar penyelidikan pun juga wajib pakai chop ni. Jadi in case lah kalau nak pinjam orang tu kan macam leceh kan, macam segan. Asyik-asyik minta chop, asyik-asyik minta chop kan. Jadi boleh beli. Boleh beli dengan RMC. Kat kedai boleh, kat RMC pun boleh. Tahu saya RMC ada masih provide lagi lah chop besar ni. Kalau dah habis boleh tempah dululah. Yang bagusnya beli dengan RMC, promote sekejap bagusnya boleh beli RMC, boleh pakai duit geran. Kita doktor atau ketua pendidik semua beli. Lepas tu nanti RMC akan keluarkan bil. Untuk chop ni mahal sikit lah. Keluarkan bil invoice. Nanti boleh claim semula melalui geran. Geran boleh semua geran kecuali geran KPT atau geran kementerian macam IFRGS, LRGS, most tu semua tak boleh. Pakai geran yang macam dalaman, geran kontrak tu. Ada, itu boleh lah untuk claim semula melalui chop ni. Chop ni wajib tahu. Sebab chop ni bukan hanya untuk satu geran. Nanti geran-geran lain pun dah boleh pakai. Terus ni lah. Terus boleh terus pakai lah. Okay, kita balik kepada tadi. Okay, bila chop tu untuk sediakan dokumen, selalu kan pendidik akan chop lah dekat invoice tu kan. Chop cari kat ruang yang agak-agak kosong lah. Agak-agak kosong. Jangan bertindih, jangan chop dekat ni jumlah. Kadang-kadang ada bila tu saya pernah tengok ada ruang kosong dia pergi chop juga besar tu tepek dekat jumlah. Macam mana kita nak cek jumlah tu? Itu dah satu isu lah. Nanti kat audit pun nanti kita dah macam contoh kertas kan. Kita dah kena telik depan belakang mana jumlah dia ni tak nampak kan. So jangan chop atas jumlah. Kalau boleh cari yang bawah-bawah tu ada banyak kosong. Jadi chop kat situ. Kalau boleh jangan halang lah jumlah yang kita nak baca tu. Jangan chop yang kat atas receiver tu pun sama. Ada juga saya pernah tengok macam kelakar pula. Tapi itulah agaknya dia nak chop cepat kot. Dah terchop dekat situ kan. Okay, lepas tu bila dah siap dokumen semua. Okay, kita dah sediakan dokumen semua, dah siap ni. Okay, baru kita masukkan dalam sistem. Sistem ni saya akan terangkan kejap lagi. Sistem apa kita pakai. Contoh yang secara ringkas ni, lepas dah siap dokumen, isi dalam UTM-FIN. UTM-FIN tu untuk masukkan maklumat atau detail bayaran, macam sodor apa. Sodor hari ni saya tak bincangkan sebab nanti next session ada kawan saya akan bincangkanlah pasal sodor secara detail lah. Jadi
masukkan detail, geran apa nak bayar kan. Semua lepas dah siap dalam UTM Fin, baru buka rajis. Sebab apa maklumat yang dalam UTM Fin kita isi, dia akan integrate ke rajis. Dia akan pergi ke rajis lah. Dia akan tarik lah kiranya. Okay, saya akan terangkan pula lah next sistem apa yang kita pakai macam tadi saya detailkan. Okay, ni sistem yang kita pakai lah. Sistem pembayaran yang kita pakai sekarang. Okay, UTM Fin nama dia. Saya bagi tahulah sebab mungkin ramai pendidik yang baru-baru masuk hari tu masih belum familiar lagi lah dengan sistem apa yang kita guna. Jadi saya terangkanlah hari ni. UTM Fin nama dia, sistem kewangan kita. Satu universiti akan pakai sistem ni lah. Okay, dalam untuk penyelidikan pun kita masih pakai yang sama. Okay, masukkan ID ketua projek, masukkan kata laluan. Okay. So UTM Fin ni kan, sistem kewangan ni ID dengan password kena jagalah baik-baik sebab ini sesuatu yang maklumat yang perlu dijagalah. Sebab kadang-kadang takutlah kalau orang salah pakai, boleh je diklaim. Takut ketua projek tak perasan kan. Dah tahu duit dalam geran dah hilang pula. Jadi ID dan password kena jaga baik-baik. Kalau boleh ingatlah, kalau tak boleh simpan. Dan dinasihatkan ID dan password, ID tak boleh tukar. ID memang ikut email kita lah, password. Password dinasihatkan untuk tukar dalam sebulan sekali lah. Untuk jaga kita punya data apa, kesulitan data yang kan. So, jadi bila dah tukar sebulan sekali kena ingatlah, jangan lupa pula. So UTM Fin ni kita gunakan macam saya cakap tadi, kita gunakan untuk masukkan maklumat kewangan seperti nombor geran penyelidikan, detail pembelian apa, contoh tadi beli invoice lah. Kata beli invoice, contoh alat tulis. Beli barang semua, alat tulis semua dalam harga yang RM1,000 lebih. RM1,000 lah contoh. Masukkan harga RM1,000 lebih, sodor alat tulis pakai habis B27 berapa tu kan. So nama syarikat pembekal, klik syarikat pembekal kat atas tu dan sebagainya lah, nombor-nombor kat situ. Okay, cara-cara untuk isi claim ni nanti saya akan tak pergi secara detail lah, kita akan tunjukkan mana boleh dapat guideline ni. Okay, masa isi claim tu untuk UTM Fin ni dia ada beberapa step sebenarnya. Okay, dia ada beberapa step. Contoh, masa baru isi maklumat tu, kita step first dia akan simpan. Kita dah isi semua maklumat, dia akan simpan. Lepas tu nanti keluar balik, kena masuk dalam inbox kita, cari balik. Kita akan isi balik maklumat, dia akan pergi ke mohon. Lepas mohon, dia akan pergi ke daftar. Last sekali baru akan sah. Okay. Step ni lah yang ketua projek kena pastikan tau. Yang dalam UTM Fin tu dah sah atau verified. Supaya nanti bila sah atau verified, baru claim tu pergi ke rajis. Baru dia boleh transfer ke rajis. Kalau, sebab sebelum ni ramai jugalah ketua projek tanya kat saya kenapa claim dia masih pending, status tak bergerak kan dalam rajis. Nak check macam mana. Kita minta nombor UTM Fin lah. Rupanya dia tak habiskan, dia tak completekan step claim dia. So, yang awal-awal saya terangkan sah mohon daftar tu tak payah ingat lah. Ikut je. Yang penting last sekali kena ingat kena dah sah atau verified. Baru masuk dalam rajis. Kena ingat lah sah, verified, baru masuk rajis. Saya ulang banyak kali sebab nanti boleh ingat lah. Baru kita boleh pergi ke next step rajis lah kan. So bila dah sah atau verified, kira claim tu dekat UTM Fin dah complete lah. Maksudnya step yang dekat UTM Fin dah complete. So sekarang ni kita akan standby dokumen pula untuk dalam rajis. Okay, macam tadi kan.
Contohlah yang last kali point ni, tuntutan yang tidak disahkan atau tersalah maklumat kewangan perlulah dihapuskan supaya tuntutan tidak tergantung dan baki duit masuk semula ke dalam geran. Okey, contohlah tadi macam ketua projek tanya kat saya tak jadi nak buat claim yang tadi sebab saya dah buat lagi sekali sebenarnya yang baru. Yang baru dah sah, yang lama tak sah, dia baru sampai ke daftar. Tapi duit dalam baki dia dah tak ada. Jadi dia ada sampai satu step tu dia dah tarik duit lah sebenarnya. Jadi kalau nak macam itu, duit tu masuk balik, boleh inform kita. Tengok kalau step tu belum sampai sah, dia masih kat ketua projek boleh hapuskan sendiri. Maksudnya dokumen tu masih di inbox ketua projek. Tapi bila nak hapuskan dah selepas sah atau verified, tak jadi nak claim ke atau terbuat dua claim, dia dah pergi ke inbox kerani kewangan tau. Jadi kena inform RM atau ARM lah, mohon untuk hapuskan claim tu. Supaya nanti duit ni tak kurang lah. Duitnya boleh masuk balik. Nanti sayang pula rupanya bila habis geran ada claim tak settle, rupanya tak jadi nak claim. Dia tak hapuskan, tak masuk dah duit tu. Kan dah rugi kan, duit tu tak dibelanja. Dia kena ingat sebab setiap bulan bendahari akan bagi saya satu listing UTM Fin yang step dia tergantung, yang tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang dah lama, dah lebih 3 bulan. Banyak juga listing tu. Jadi kita kena follow up dengan ketua projek. Sebenarnya ketua projek ni nak pakai ke tak UTM Fin tu? Claim ni dia nak pakai ke tak? Oh rupanya kebanyakan saya tersalah buat, saya buat yang baru. Yang lama tu dia tak delete pun. Jadi kena inform kita atau kalau tak tahu nak hapuskan dia boleh tanyalah, boleh tanya dengan kami pihak kewangan. Jadi apa-apa kami akan bantulah. Kalau dah sah verified tu memang kami boleh terus hapus. Kalau masih di step ketua projek nanti kami akan guide lah untuk cara hapuskan macam mana. Okay, kemudian nak login UTM Fin ni kita boleh login direct je tau. Dekat Google tu type je UTM Fin, kita boleh masuk direct lah. Sebab last year masa PKP ada juga beberapa orang tanya, dia kata dia tak boleh masuk UTM Fin. Saya tanya kenapa pula tak boleh masuk UTM Fin. Rupanya dia guna VPN. UTM Fin ni tak payah guna VPN, dia boleh direct je. Sebab VPN tu kadang-kadang ada orang memang komputer dia tak compatible rasanya. So boleh masuk direct Okay. Seterusnya kita pergi ke Rajis pula. Okay, bila UTM Fin dah masukkan detail data ni, dah sampai sah, dia transfer maklumat tu semua ke Rajis. Okay, apa Rajis ni sebenarnya? Rajis ni untuk online claim, dia macam submit dokumen lah. Dulu sebelum ni, RMC pakai counter kan. Ketua projek dah buat claim dekat UTM Fin, dia dah cok-cok semua. Okay, dia kena datang ke kaunter RMC. Itu dah beberapa tahun yang lepas lah, sebelum tahun 2016. Salah, UTM, Rajis online claim ni bermula 2015, akhir tahun dia macam pilot. 2016 baru dia fully utilize. So sebelum ni lah kena datang. Sekali kena reject kat kaunter tu. Ketua projek punya claim kena reject. Dah patah balik. Penat kan nak ulang alik. So kita come out dengan satu solution dengan buat online lah. Claim submit secara online. Dokumen original tu. Jadi buat masa sekarang ni, memang sekarang ni kami dah tak terima apa-apa claim dokumen fizikal. Kan? Kecuali perolehan lah. Perolehan masih wajib pakai dokumen yang fizikal lah. Kalau untuk online claim, pembayaran, kita dah semua mulai online je. Apa-apa mulai online. Kalau ada invoice apa semua, receipt, bill, DO, apa semua, upload je dalam Rajis. So ini ialah paparan Rajis lah. Ni paparan Rajis 4.0. Okay, ni Rajis yang terbaru lah. Yang kita dah start guna tahun 2020, tahun lepas. Okay. So, saya nak ambil kesempatan jugalah nak ucapkan terima kasih dan tanyalah kepada tim RC sebab buatkan sistem ni. Antara sistem yang senang pakai jugalah. Dan dalam kabut nak tukar tu, nak tak nak ada juga ni Rajis 4.0. Okay, sekarang ni Rajis ni masih kira macam baby lah. The baby. Tak tahu lah tahap dia dah sampai ke mana. Tapi kita masih dalam pembaruan lagi. Kalau ada apa-apa nak bagi suggestion, boleh bagilah. Nanti kita akan forwardkan ke
tim RC lah untuk ni. Tapi kita akan tengoklah requirement tu sesuai ke tak. So dulu Rajis 3.0 kena masuk VPN baru boleh masuk Rajis. Sekarang Rajis 4.0 je pun dah macam UTM-Fin, dia dah tak payah melalui VPN lah, boleh direct je. Type kat Google tu Rajis, so keluar Rajis UTM lah type, keluar ni sistem ni. So macam biasa bila nak buka sistem ni ID dengan password pun kena jagalah, jangan suka hati bagi ke orang, bahaya kan. So untuk Rajis ni, dokumen online claim, menu online claim ni kita gunakan khas untuk kewangan geran pendidikan saja. Setakat ni J13 Johor, K13 KL. Hantar bayaran secara online claim. Kat situ ada menu claim and payment. So status mesti pastikan dekat UTM-Fin dasar verified baru masuk dalam Rajis. Bila ketua projek klik Rajis, buka Rajis, nanti dekat geran yang dia nak claim tu, dia automatik dah ada dah claim yang buat dekat UTM-Fin tadi. Nanti ada. Terus pilih je lah mana nak. Dia memang senang. Dia terus ni je. Paparan dia pun user friendly lah. Senang nak guna. So dekat Rajis ni, kita akan buat naik dokumen tuntutan yang original tadi dengan chop tu. Dah chop lah kan. Dah chop siap-siap. Jadi tadi kan mesti ketua projek risau, saya nak buat invoice ni, saya tak tahu dokumen apa yang perlu kan. Jangan risau, dalam Rajis masa nak buat claim tu, checklist semua pun ada, dah siap-siap. Kalau dah cakap nak buat invoice, dia dah keluar berjaya kat UTM-Fin, lepas tu masuk Rajis, dia dah berjaya keluar, nanti klik je, dia akan ada senarai dokumen yang diperlukan. Buat je, ikut je apa yang Rajis tu nak. Upload je dekat situ. Contoh invoice, DO, apa semua. Upload je dekat situ. So, bila dah buat, masukkan dalam Rajis dokumen tu, kita tekan submit. Okay, bila dah submit, dah berjaya hantar claim satu. Tahniah, dah berjaya hantar claim kan. Susah tak hantar claim sebenarnya? Ikutkan. Ini semua dah online tau. Kami cuba nak memudahkan dan mempercepatkan pergerakan dan perjalanan claim ketua-ketua projek semualah. Kita dah buat online semua. Jadi bila dah online ni, kita tak tutup lah sistem ni 24 jam, 24/7 orang kata dia bergerak. Kecuali ada pemakluman untuk maintenance, under maintenance atau akhir tahun. Akhir tahun nanti Rajis dengan UTM-Fin dia akan tutup lah untuk kita buat closing. Lalu akhir tahun dalam tengah bulan 12. Kena maklum lah, itu kena maklum. Jangan hantar last minute, itu macam kesian lah nanti claim tu tak dapat disettlekan tahun ni. Jadi dah siap lah claim satu kan. So nanti jika ada claim sekarang ni dah boleh buat lah. Jangan pending-pending, terus buat. Cik semangat nak buat claim. Sebab Hidayah dah ajar kan katanya. Okay. Next kita pergi kepada apa e-form yang ada dalam UTM-Fin. Ini memang banyak sikit lah. Macam gambar tu dia tengah tulis kan. Jadi kalau boleh ambil gambar apa yang kita kena buat. Ini antara klaim-klaim yang biasa terlibat dengan geran penyelidikan lah. Yang biasa kita pakai lah. So ada satu perjalanan dalam negara BT01. Nanti saya terangkan BT01. Perjalanan dalam negara itu apa ni semua kan. Ini baru summarize dululah dekat UTM-Fin. So dalam yang kedua kita ada claim perjalanan luar negara, dia pakai e-form BT02. E-form tu macam permohonan lah, permohonan claim, orang panggil e-form dalam UTM-Fin tu. Bila e-form perjalanan dalam negara, kod dia BT01. E-form perjalanan luar negara, kod dia BT02. Kalau bayar balik wang, BT05. Kalau tuntutan profesor pelawat atau upah atau allowance latihan industri, lain-lain sagu hati atau honorarium, kita pakai BT09. Dia sama, UTM-JB KL dia tetap sama pakai, cuma beza dia nanti BT09, J13 tu JB, J13 tu KL. Itu bezanya lah KL dengan JB. So kalau invoice BIJ, JB, BIK, KL. So invoice dalaman JIJ, JB, JIK,
KL. Pesan tempatan pun sama. PPJ JB punya, kalau BPK KL. Lepas tu kita ada pendahuluan perjalanan BD06. Lepas tu pendahuluan pelbagai BD07. Okay, saya terangkanlah apa ni semua. Okay, pertama sekali kita explain sikit lah pasal BT01, perjalanan dalam negara. Okay, perjalanan dalam negara ni dia macam tuntutan perjalanan yang dalam negara je lah. Maksudnya pergi ke Pahang, pergi ke Selangor, buat collect data apa semua. Jadi apa-apa yang isi atau pos yang terlibat ialah macam EPK. EPK tu kira mileage tau. Kalau contoh dia bawa barang dia nak buat collect data, dia akan guna EPK mileage. Itu semua tu nak pakai EPK ke, nak pakai tambang gantian ke apa semua, kita ada upload dalam RMC portal. Apa-apa boleh rujuk ke situ lah. So yang resit hotel kena simpan, allowance makan, itu semua kena simpan lah. Tashengo dan sebagainya. Itu antara kos-kos yang terlibat dalam perjalanan dalam negara. So yang kedua, tuntutan perjalanan luar negara. Okey, kalau BT01 dalam negara, BT02 luar negara. Luar negara ni sama juga macam dalam negara. Ada resit hotel yang terlibat, allowance makan. Kadang-kadang dekat sana overseas dia sewa kenderaan, dia ada dobi dan sebagainya lah. Apa-apa yang dibolehkan dan tak boleh tu kita boleh rujuk kepada portal RMC lah. Sebab memang banyak lah. Dia punya kadar-kadar untuk perjalanan ni, dia ada kadar dia. Kadar makan lain, kadar hotel lain. Dia punya allowance harian lain. Jadi kadar ni semua saya tak masukkan dalam ni. Takut pening nanti gambar banyak sangat. So saya projek semua boleh rujuk dalam RMC portal. Semua ada, jangan risau. Kalau tak ada boleh beritahu kami lah, inform kami atau WhatsApp lah atau email minta kadar yang semasa. Kadang-kadang type kat Google pun ada, sebab kadar ni kita pakai sama macam dalam perkilian bendahari. Dia tak ada kadar sendirilah. Kita pakai apa-apa rujuk kepada perkilian bendahari juga. So untuk kadar ni tak boleh main letak lah, dia kena ikut grade dia masing-masing. Jadi kalau kena ikut lah, kalau profesor ni grade berapa, 52. Dia ada kadar dia lah. Kalau rusa, dia ada lain kadar dia. Okey, untuk perjalanan ni, dua perjalanan dalam luar negara ni, semua wajib semua wajib ada aktiviti. Tak boleh melakukan perjalanan sebelum surat aktiviti dikeluarkan. Apa-apa kena apply aktiviti macam Cik Zurida cakap semalam, kena ingat sebelum melakukan perjalanan collect data ke apa semua kena ada surat aktiviti. Okey, yang ketiga, bayaran balik wang. Bayaran balik wang ni simple lah, dia guna BT05, dia pembayaran menggunakan duit sendiri. Maksudnya kita tadi kan pakai invoice kita direct kepada company. Yang ni contoh beli alat tulis atau bahan kimia dalam 500, dia bayar dulu. Ketua projek bayar dulu sendiri duitnya. 500. Lepas tu nanti baru dia claim balik ke RMC. Maksudnya dia pay and claim lah. Maksudnya kita bayar dulu baru dia claim. Untuk bayar balik wang ni, ikutkan perkeliling semua sekarang, dia terhad pada RM5,000 saja. Memang terhad RM5,000. RM5,000 RM1, tengoklah. Kalau kita akan tanya, nak bayar RM5,000 ke nak bayar RM5,000 RM1? Kalau RM5,000 RM1, dia dah masuk AP59. Itu dah semua orang takut kan. Jadi nak tak nak, kita kena bayar RM5,000. Bila bayar RM5,000, maksudnya dia tak terlibat dengan AP59 lah. Dia terhad pada RM5,000 saja. Okey, yang terhad RM5,000 ni dia untuk geran universiti terhad kepada RM5,000. Kecuali, saya tukar sikit ayat lah, kecuali geran mengenai sumber dalaman ni dia tak sampai RM5,000, dia ada had dia sendiri RM20,000. Geran sumber dalaman ni macam bos saya pernah cakap sebelum ni, Encik Munim minggu lepas, dia menggunakan dan tidak menggunakan dana daripada kerajaan. Jadi dalam geran tu, dana dia 100% bukan dana kerajaan. Kalau contoh ada 1% dana kerajaan, itu bukan sumber dalaman. Itu dah sumber dalaman lah kan. Jadi kalau 100% dana daripada company luar atau penaja,
Itu nama dia sumber dalaman. Jadi dia macam kalau dekat geran penyelidikan nama dia geran kontrak DTD macam itulah. So untuk geran-geran ni ada special sikit lah. Dia boleh buat bayaran balik wang sehingga 20,000. Tapi secara online saja. Dia tak boleh melalui invoice. Dia kena secara online. Contoh kalau beli Apple direct dekat dia punya online ke apa 7,000 kan. So bolehlah beli. Tapi jangan beli dulu. Apa-apa kena refer kepada unit perolehan. Sebelum beli kena refer kepada unit perolehan untuk yang atas 5,000. Boleh. Nanti saya terangkan lagi. Saya terangkan lagi 5,000 tu. Okay, sekarang kita kepada tuntutan Profesor Pelawat lah yang BT09 ni, upah allowance grati industri ni. Okay, pembayar upah ni biasa selepas habis kerja baru kita bayar. Upah ni dia terhad lah. Ada yang upah boleh 2 kali je. Ada upah, biasa upah 2 kali lah maksimum. Jadi honorarium ni macam saku hati kepada penyidik lah yang telah melakukan kepada ketua projek tu sendirilah yang telah menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh penaja. Geran yang kontrak biasanya ada honorarium lah atau saku hati apabila Jadi lelen sagu hati ni contoh macam ni. Penceramah, bagi penceramah kita pakai lelen sagu hati. Enumerator, collect data buat tu kita pakai lelen sagu hati. Okay, seterusnya kita pergi ke ni invoice bill. Invoice bill ni pula macam tadi lah saya cakap yang masa profile saya cakap tu syarikat pembekal akan mengeluarkan invoice terhad kepada 5,000. Invoice bill ni memang tak pakai 5,000 saja kan kalau nak ikut peraturan lah kepada ketua projek setelah pembelian atau perkhidmatan dibuat. Okey, pakai invoice bill ni wajib syarikat pembekal tu dia wajib berdasarkan UTM. So invoice bill memang kena ingat apa-apa terhad 5,000 saja, 5K saja. Ingat 5. Tangan jari yang sebelah kanan kita ada 5. Ingat je 5 je boleh. 6,000 tak boleh. Direct pakai invoice bill. Tak boleh. Dia kena ada lagi satu step kena buat sebelum dia beli. Nanti kita terangkan lagi dekat next slide. Okay. So invoice dalaman ni cas yang dikenakan oleh sesebuah PTJ setelah memberikan perkhidmatan kepada ketua projek. Okay, invoice dalaman ni macam perkhidmatan antara UTM, contoh PPMU lah, UPMU dengan ketua projek kan dalam situ diorang selalu beli log card ke apa guna untuk servis analisis semua kan. Nanti UPMU akan keluarkan invoice bill. Jadi ketua projek kena bayar invoice bill tu. Jadi melalui tuntutan dalam UTF jugalah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pesan tempatan. Ini pesan tempatan saya nak terangkan lagi. Dia apa-apa tadi, tempatan ni sebenarnya invoice juga. Tapi tadi invoice bill 5,000 je terhad. Kalau pesan tempatan dia bermula dengan 5,000 RM1 dan ke atas. 5,000 10 sen lah orang kata. 5,000 10 sen ke 1 sen ke atas. Jadi apa-apa pembelian yang melebihi 5,000 jangan beli dulu, kena ingat sebelum tau. Jangan beli dulu. Sebelum beli tu kena melalui unit perolehan. Saya mohonlah semua ketua projek agar ingat 5,000 ni nombor 5. High five. High five ni 5,000 ni atas 5,000 invoice jangan beli direct. Kalau beli direct memang bahayalah. Kita dah nanti boleh bawa ke AP59. So jadi pembelian invoice yang atas 5,000 ni sebelum beli, sebelum dapat barang kena jumpa unit perolehan Ulang-ulang saya cakap. Sebab apa memang penting sangat 5,000 ni. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada pendahuluan perjalanan. Okey, pendahuluan perjalanan ni contohlah tadi kan kita dah perjalanan kan. Contoh BT01 tu. Ketua projek nak pergi dulu travel dia contoh ada kos dia terhad sikit lah. Jadi ketua projek boleh apply lah pendahuluan perjalanan ni. Pendahuluan perjalanan ni ada pendahuluan pelbagai ni. Perjalanan untuk yang perjalanan lah, melibat perjalanan. Pendahuluan pelbagai ni selain daripada perjalanan. So dia macam beli barang lah tapi asset inventory dia tak boleh. Kalau yang perjalanan ni untuk apply dia 90% je boleh. 90% dari kos perjalanan. Kos perjalanan tu kita akan bagi anggaran daripada makan dengan hotel lah. Kalau luar negara dia boleh dapat pendahuluan perjalanan 100%.
limit untuk kedua pendahuluan pelbagai ni dia minimum 500, maksimum 5,000. Okey. Tempoh apply mesti kena dalam 2 minggu lah. At least 2 minggu. Jangan cepat sangat pula. Dalam 2 minggu tu sedang elok lah atau seminggu. So pendahuluannya khas kepada penyelidik je lah. Lepas tu bila dah habis balik buat claim, buat aktiviti atau habis beli barang ni, dalam masa 2 minggu selepas tu kena buat pelarasan. Maksudnya pelarasan tu kena tunjukkan resit belanja sebenar lah kepada RMC. Okay, boleh faham Okay, kita pergi kepada yang evaluation form tu semua dah habis tadi. Okay, ini saya tunjukkan paparan UTM PIN lah, klaim-klaim yang apa ada tadi. Okay, contohlah kita main teka sekejap So ini paparan UTM PIN bayaran. Okay, bayaran. Nah, okay. Ni kalau nak buat claim dia akan nampak ni lah. Ketua projek pergi kat bayaran, dia ada tuntutan. Kita akan pakai beberapa je lah, tak pakai semua. Contohlah saya tanya tuntutan bayaran. Tuntutan bayaran ni kita pakai untuk apa sebenarnya nak masuk claim? Kita tahu. Dia kat sini dia memang kita tak tahu kan nak buat apa kan. So sebenarnya saya beritahu lah. Tuntutan bayaran ni kita pakai untuk BT09. BT09 tu apa tadi? Ada upah honorium, sagu hati, lain-lain tu semua. So nanti tu tuntutan bayaran. Kalau tuntutan atas ni ketua projek untuk buat claim nak pakai apa? Untuk claim apa sebenarnya? Dia ada tu. Dia ada tuntutan tu kita buat claim untuk perjalanan dalam negara, perjalanan luar negara dengan BT05 ialah bayar balik wang. Kalau pendahuluan ni semua dah tahulah. Pendahuluan perjalanan pakai ni kita nak buat pendahuluan perjalanan pakai pendahuluan perjalanan ni lah BD06. Kalau pelbagai kita pakai yang pendahuluan pelbagai ni lah BD07. Invoice ni BIJ. Saya nak terangkan juga yang BIJ ni pun kalau ketua projek ada buat TT telegraphic transfer pun pakai BIJ tau, dia tak pakai perolehan. Dia tak ada LO. Tapi dia kena atas 5,000 dia kena mesti memohon daripada unit perolehan. Apa-apa saya nak ingatkan lagi lah. Apa-apa 5,000 ke atas kena jumpa unit perolehan dulu. Jangan buat pembelian. Terus. Dia kena ada surat kelulusan baru boleh beli. So invoice tempatan macam tadilah BPJ. Invoice dalaman JIJ. Cara nak seterusnya buat claim tu, nak step-step dia tu semua, ketua projek boleh rujuk lah dekat portal RMC. Checklist ada, kita buatkan dengan cara-cara step nak buat claim ni pun ada. Boleh rujuk situ. Memang kita dah buat detail lah. Satu-satu step kita buat. Jadi nak pergi kat mana? Pergi RMC portal, rmc.utm.my. Lepas tu pergi dekat menu atas tu, form and guideline. Lepas tu klik kat situ, keluar finance. Lepas tu keluar kat situ payment application. Cari kat situ semua benda. Checklist apa kita nak buat. Bila dah habis claim semua ni, dah siap ni tadi. Dah submit dah settle dah. Kan nanti ada dokumen original kan ketua projek pegang. Nanti ketua projek tertanya tau. Apa saya nak kena buat dengan dokumen original ni pula. Itulah pentingnya dokumen original perlu disimpan. Cara nak simpan dia macam gini, saya terangkan. Claim ni, bila kita dah buat satu, siap, sepatutnya semua ketua projek perlu ada file khas online claim untuk satu geran dia lah. Satu geran, satu file. Tadi saya dah ceritakan juga kan, semua dokumen original ni kena simpan dalam satu file khas. Jangan teraburkan lah. Jangan campur-campurkan dengan lain. Nanti ketua projek sendiri yang pening. Jadi sediakan satu file online claim khas untuk setiap pembelanjaan satu geran tu. Tak boleh campur juga. Kalau geran tu banyak belanja, tak cukup satu file, buat lagi jilid yang kedua. Yang first tu jilid pertama, yang kedua tu jilid kedua. Tapi dia punya format apa semua ni? Saya ada isi ni lah, gambar 4 muka depan file, gambar 5 tulang file dokumen, gambar 6 ni ada kertas pembahagi dia lah. Jadi buat macam gini. Dia ada format dia. Kalau nak buat sendiri, boleh. Kalau tak nak, boleh beli. Kalau nak buat sendiri, ketua projek boleh minta format dia dengan person in charge lah, Puan Wahida atau Encik Mak Asri, dia punya bahagian dia. Ada format dia. Kalau tak nak,
Macam leceh dia nak buat sini tak sempat, okey boleh beli. Itu lagi senang lah. Nanti beli je kita dah siapkan semua lah. Sebab dia file dia file hitam biasa je sebenarnya. Tapi dia ada format dia yang perlu ikut lah guideline. So kalau tak sempat beli je dengan RMC. Beli dengan RMC dia ada borang dia lah yang kena isi. Macam tadi dia macam cop jugalah, dia borang kena isi. Boleh beli file, kalau dah beli file beli claim sekali lah dengan cop tu. Kita akan keluarkan bill invoice lah. Jadi geran yang boleh claim ni bawah bawah geran dalaman boleh, kontrak boleh, disk boleh, kecuali KPT lah macam biasa. Sebab KPT tak membenarkan pembelian alat tulis. Jadi kena ingat ni lah. Jadi kalau contoh beli beberapa file, dia tak semestinya kena claim bawah file geran tu masing-masing. Boleh satukan je bil tu, claim dekat satu geran ni. Sekalikan je. Nanti senang. Tak payah nak satu geran, satu claim. Satu geran, satu claim. Tak payah. Sekalikan dalam bill invoice tu, apply je terus. Nanti boleh ni lah. Kita boleh bayar. Asalkan duit ada. Duit ni, file ni berada di B27. Kita pastikanlah B27 ada. So file ni bila dah beli, bagusnya beli awal projek. Jadi setiap claim yang dah buat simpan, terus simpan kan. Jadi semasa grant aktif, ketua projek perlu menyimpan lah file ni. Dia perlu menyimpan file ni masa aktif. Nanti bila dah siap settle habis bayar semua, duit pun dah habis, claim pun dah habis settle, nak tutup geran tu kan nanti kena hantar end report kan. Hantar end report kepada unit pemantauan. File ni kena hantar dia kepada unit kewangan RMC, unit rekod harta, orang yang in charge ni lah. Tamat je. Jadi file ni penting lah sebenarnya. Awal-awal buat, awal-awal geran buka terus buat. Nanti senang ketua projek terus semak je kat situ kan. Tak payah nak nanti dah tutup geran baru nak buat file. Aduhai kesiannya. Saya rasa memang berterabur claim tu. So projek pun makin serabut dengan nak hantar report lagi. Dengan dia punya claim pun dah ke mana-mana. Itu yang bahaya, claim tu hilang. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada isu-isu bayaran militan. Isu-isu ni minta maaf lah saya kena highlight juga sebenarnya. Isu-isu ni lebih kepada kesilapan yang selalu terjadi lah. Kita boleh lah saya harap bila saya bagi tahu ni bukan niat saya nak mencari salah. Saya nak kita sama-sama share kesilapan apa yang ketua-ketua projek yang pernah buat supaya ketua-ketua projek yang lain tak ikut lah atau dia boleh perbaiki lah. Oh ini tak boleh, itu tak boleh. Ini boleh lah macam itu. So saya sharekan lah antara top 5 antara top 5 isu-isu yang bayaran selalu hadapi lah. Yang pertama, isu tadi yang berapa kali saya ulang tu kan. Dia buat pembelian tu tidak merujuk dan melalui unit perolehan sebelum membuat pembelian. Pembelian atau perkhidmatan melebihi RM5,000. Contohlah, dia dah apply aktiviti surat tu lulus tu pergi dalam negara, contoh lulus bengkel RM29,000. Dia pergi hotel pun bengkel dalam package bengkel tu semua package yang RM29,000. Sekali kita punya terus pergi buat invoice RM29,000. Sebenarnya memang aktiviti meluluskan RM29,000. Tetapi dekat bawah surat aktiviti tu saya rasa dia ada tulis pun. Contoh dari Jabatan TSPI punya surat kelulusan dia ada mention kat bawah. Macam dia cakap ayat tu, kelulusan memang aktiviti ni dibolehkan. Tapi apa-apa perlu mengikut peraturan kewangan. Ketua projek saya rasa selalu misplace kat situ. Memang tak perasan kat situ. Memang aktiviti tu lulus RM29,000 tapi bukan kena belanja terus RM29,000 daerah Melayu invoice. Itu salah tu. Macam saya cakap tadi, kena ingat RM5,000 je ingat. RM5,000 ke atas je terus lalu perolehan. Jangan buat dulu. Jangan beli dulu. Bila dah buat atau dah beli dulu, perkhidmatan tu telah berjalan, maka kes anda akan dibawa ke mesyuarat FP 59. So, kena mintalah justifikasi. Justifikasi tu kita tak boleh lah bagi justifikasi macam terangkap, dua rangkap je. Tak boleh. Dia kena justifikasi, kronologi. Kalau boleh, kita nak elakkan lah ketua projek masuk ke mesyuarat FP 59 tu. Tapi mesyuarat tu pun sebenarnya jangan risau lah. Kalau dah terbuat pun jangan risau. Kami akan cuba untuk tolong bos saya lah. Dia akan bawa, dia akan masuk ke mesyuarat FP 59. Dia akan bawa kes tu. Itu yang justifikasi dia nak yang kuat. Kenapa tak boleh perolehan, kenapa beli
atas sampai 20,000. Jadi kena bagi tahu kronologi yang tepat, baru kita boleh defend, baru tak dikenakan. QRP 59 tu baru penentu tau, dia bukan terus dijatuhkan. Dia akan berbincang lah kenakan ke tidak. Apa-apa kena tu berdasarkan justifikasi yang terprojek bagi. Itu yang penting sebenarnya justifikasi tu. Jadi kalau boleh elakkan. Sebab kadang-kadang untuk first stage, ketua projek bagi justifikasi, dia memang tak meyakinkan kami lah untuk meyakinkan bendahari supaya ketua projek ini tidak dikenakan IP 59. Jadi macam agak kesian juga agak KP. Jadi nak tak nak kami kena korek lagi kronologi tu, apa bukti WhatsApp bincangan supplier ke. Dia kata dia bincang supplier lah. Bagi tunjuk bukti WhatsApp sekarang. Contoh mungkin macam gitulah. Minta maaf ya kalau kami korek lah untuk AP59 ni. Jadi kalau boleh memang kena ingat atas 5,000 je, jangan beli dulu, pergi jumpa perolehan. Itu je dia punya key point hari ni. Okey, isu kedua. Isu kedua kejap saya tak nampak pula. Okey, receipt atau invoice tidak original dan menggunakan sign digital. Macam tadi saya cakap, receipt invoice atau original, ni dia guna yang pakai email je lah. Sebenarnya tak boleh lah. Kita kena dapat yang original juga. Sebab end up bila hantar file tu mesti kena ada yang original. Unit rekod harta akan double semak yang original. So sign digital memang tak dibenarkan. Sebab ini ialah kewangan tau. Kewangan bila kami nak buat pembayaran, wajib yang sign betul lah. Yang ketiga, tuntutan lebih 3 bulan. Ini biasalah. Kalau boleh selepas ni bila dah habis projek ke aktiviti ke, dalam masa sebulan, seminggu, 2 minggu lepas tu dah boleh hantar claim sikit-sikit lah. Sebab kita sistem memang tak akan tutup. Jadi claim online ni boleh dibuat di mana-mana. Jadi dia tak ada kekangan untuk buat claim sebenarnya. Kalau contoh PKP pun ikutkan ketua projek sebelum tahu PKP tu dia boleh bawa balik set claim dia tu. Set claim dia tu macam set travel claim lah. Macam disediakan cop CTC, sediakan cop besar, dia punya cop dalam satu beg tu terus bawa je balik dengan dokumen-dokumen. Jadi kat rumah dia boleh tinggal buat claim je. Sebab saya faham untuk projek ni busy kan kalau tengah buat aktiviti, buat report, buat research. Tapi bila PKP ni ada waktu terluang sikit, terus buat claim tu. Boleh So yang isu keempat, pembelian dibuat secara pecah kecil. Pecah kecil ni macam Cik Mun yang pernah cakap lah. Dia memecah-mecahkan pembelian tu. Contoh dia tahu tak boleh beli 5,000 satu invoice tapi dia pergi pecahkan. Contoh beli komputer, hari ni 3,500. Sekali minggu depan dia pergi beli printer atau komputer lagi 3,500. Dia ingat boleh buat macam itu, company yang sama lah tu. Sebenarnya tak boleh. Sebab benda tu benda yang sama tau. Benda yang sama dan waktu dekat. Itu memang tak boleh. Jadi dia kena buat terus LO. Dalam 7,000 tu, 3,500, 3,500 dia kena terus buat satu LO. Okay. Yang isu kelima ialah macam tadi lah. Ini memang ramai lah. Kalau boleh, lepas saya cakap ni, selepas dengar taklimat daripada saya, mula kumpul balik risik-risik yang dah buat claim sebelum ni. Isu ni memang hangat lah, hot lah sebab dia akan sangkut dekat ketua projek sebab apa tahu bila dah siap grant, dah end completed semua, dia dah submit end report. End report dia dah cantik, dah submit dah. Sekali dia tak hantar pula claim-claim yang original yang dia pernah buat tu. Itu memang sangkut. Memang akan sangkut. Sekarang kena unit pemantauan pun dia akan keep reminding lah ketua projek untuk hantar online claim ni. Sebab nanti bila tak hantar, bila sangkut, dalam step dia tak complete dah. Dalam step radis tu, status grant tu tak complete. So nanti next kalau dia ketua projek nak apply grant baru, dia akan sangkut. Memang kesian kat ketua projek lah. Jadi kalau awal grant tu start, terus buat online claim tu sendiri atau beli je, habis claim terus masukkan, supaya nanti bila end of the project tu, tak kelam kabut nak kumpulkan semua, dah pening. Ada masa saya pernah jaga tu, ada sekali tu ada pula isu ketua projek bergaduh dengan student. Dia boleh kata annual report tu okey tapi claim tu tak ada. Dia pun student bawa lari. Dia bergaduh. Saya tak tahu kenapa. Macam kelakar pula kan. Bergaduh sesama dia orang. Student pergi bawa lari dia punya
dokumen file online claim tu semua. Dokumen-dokumen tu. Jadi dia tak ada dokumen original. Jadi kita projek, saya mohonlah agar ambil tanggungjawab untuk jaga semua dokumen-dokumen online yang anda telah buat. Apa-apa simpan file. Kalau contoh ada pembantu buatkan claim, file tu mesti, kalau boleh file tu ketua projek yang pegang. Claim tu pembantu buat tak apa. Tapi bila dah habis claim semua, biar simpanan file tu berada dengan ketua projek. Sebab apa-apa tanggungjawab jatuh di atas ketua projek, bukan student tu. Jadi kena ingat tu lah. Okay. So, kita dah mengakhiri kita punya slide. So tadi dah complete lah step cara-cara buat claim daripada awal kan sampai akhir. Saya harap semua boleh faham lah. Saya terangkan walaupun saya ada kerak ulang-ulang. Itu kerak ulang-ulang tu macam soalan periksa lah. Maksudnya itu keluar soalan periksa. Jadi ketua projek saya ulang-ulang tu itu memang benda yang hot selalu berlaku. Sebab memang sekarang ni memang banyak. Saya tak pasti kenapa. Invoice sekali nak apply RM35,000. Invoice sekali nak apply RM29,000. Padahal kita dah berulang-ulang cakap tak apa. Jadi kalau boleh selepas ni kurangkan terjadinya macam gitu. Bos saya pun dah ingatkan sebab perolehan dah tak lambat. Dia cepat je. Kalau anda email apa semua, dia orang dah pantas dah buat. Dia atas ketua projek sendiri nak bagi dokumen tu. Dia orang memang buat laju je dah. Tak ada dah delay, tak ada dah. Jadi harap persepsi atau statement kata perolehan tu lambat leceh tu dah tak ada. Kalau kita ikut je checklist apa dia orang nak, ikut je apa guideline dia orang buat, memang settle, memang cepat kerja. Lagilah kalau claim, contohlah jangan kecil hati kalau kami return. Kami return tu sebab mesti ada benda yang tak cukup lah. Jadi kalau return tu patutnya dah boleh terus buat lah. Kita return online je tau. Kita dah tak panggil dulu. Kalau return kat kaunter nak kena datang ambil bawa balik kan. Dulu memang saya rasa memang boleh marah orang kalau return 2-3 kali. Ni sekarang kalau return online, kita minta dokumen tak cukup. Bagi je apa yang nak. Sebab kita pun kalau boleh tak nak hold claim ketua projek lama-lama. Kita kalau boleh nak clearkan inbox kita semua. Yelah kita nak bayar duit orang kan, takkan kita nak hold lama-lama. Kalau saya pun saya tak nak hold duit orang tu lama-lama. Kita habiskan supaya geran penyelidikan tu pun cantik. Ketua projek pun kalau yang claim tu cepat-cepat hantar. Sebab nanti bila progress report tu cantik lah. Dah ada 6 bulan, dah berbelanja. 12 bulan dia dah ada belanja setakat ni. Jangan tiba-tiba bila akhir geran baru nak belanja sekali banyak. Kan nanti awal-awal kan dah tak cantik reportnya kan. Okey, saya rasa itu setakat ni itu sajalah untuk cara-cara buat claim. So ini saya kenalkan sikitlah unit bayar kewangan RMC. So saya ada sebagai pegawai kewangan. Nombor saya ada di nombor handphone saya boleh WhatsApp dan call. Kalau boleh WhatsApp dululah untuk tanya tu supaya call tu takut kadang tak perasan kan. Sebab saya pun ada anak kecil kadang-kadang dia yang pergi main handphone takut macam gitu kan. Jadi WhatsApp tu kalau boleh WhatsApp lah, kita ada bukti, kita berbincang kan, ada bukti. Jadi nombor saya boleh didapati di portal RMC. So saya punya penerangan accountant ada 3 orang, ada 4 orang sekarang. Okay, sekarang penerangan accountant saya ada Puan Nur Hayati, itu ada email dan punya nombor telefon lah. Kedua ada Puan Suryati. Serta accountant ni, ketiga ada Syed Ahmad Nizam, keempat ada Zulfika. Serta penerangan kaunter ni dia akan ada jaga bawa RM dia. Macam semalam Cik Zurida diterangkan pasal RM kan. Dia pun ada set-set RM dia. So nak tahu penerangan kaunter ni di bawah siapa, buka radis dekat paparan utama tu ada gambar sekali siapa set penerangan kaunter dia. Apa-apa masalah boleh berhubung, apa-apa masalah kewangan boleh berhubung dengan penerangan kaunter. Nombor handphone penerangan kaunter saya tak masuk kat sini lah sebab macam public sangat kan. Boleh minta dengan RM. Jadi diorang boleh jawab melalui handphone lah, WhatsApp tu. WhatsApp ketua projek. So saya punya pembantu tabik, dia ada set je jugalah. Engku Azni, Encik Muhammad Syafiq dan Syahidah Adibah. Dia ada masing-masing pun ni dah ada set-set ikut RM dan penerangan kaunter dia. Apa-apa boleh berhubungan dia orang. Kalau melalui email pun boleh, WhatsApp pun boleh. Untuk yang kerani, kami tak bagilah nombor handphone melainkan kerani itu sendiri rela untuk memberi nombor handphone lah. Sebab nombor handphone tu agak privacy lah untuk dia orang kan. Jadi untuk penerangan kaunter ke atas kami boleh bagi.
Okay, setakat ini itu saja dari perkongsian daripada saya. Saya harap hari ini dapatlah membantu sikit untuk buat cara-cara claim. Sebab saya selalu dengar susah sangat buat claim ni. Kenapa susah sangat buat claim? Tu ada claim selalu tunggu sampai 3 bulan, 6 bulan pun ada, claim tahun lepas pun ada. Jadi saya harap daripada pengurusan saya hari ni, dia boleh memecahkanlah statement tu. Claim tu susah nak buat. Harap saya dapat memecahkanlah statement claim tu susah nak buat. Bila saya dah ajar ni, boleh refer portal, refer kat kami. Untuk cara-cara buat claim pun boleh. Apa-apa apa-apa boleh refer lah. Sebelum beli pun boleh refer. Kalau bagusnya yang 5,000 tu sebelum beli tanya dulu apa lah nak buat kena buat sebelum beli. Itu saja perkongsian daripada saya. Okay, silakan Cik Hamzah. Saya pas balik kepada Ulu Setia. Jika ada apa-apa soalan. Untuk soalan, saya nampak ada tapi Encik Munim dah bantu untuk jawab. Okay, terima kasih Encik Munim. Banyak bantu kita orang juga ni. Oh, Okay. Cik Munir dah bantu bos. Dia dah bantu dah. Dah masuk dah. Itulah. Okay. Okey. Syukur Alhamdulillah di atas perkongsian bermanfaat itu sebentar tadi. InsyaAllah kita akan ada lebih kurang 8 lagi sesi siri kuliah penyelidikan yang akan datang dan saya tengah set up untuk next week dan setiap minggu lah boleh dikatakan saya akan ada siri kuliah penyelidikan. Okey, dengan ini berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Saya selaku wakil dari pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada penceramah kerana sudi meluangkan masa. Dan tidak lupa juga kepada hadirin sekalian kerana sudi mengikuti program ini sehingga tamat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Salam.